بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada ajarannya, bukan menjadi orang-orang yang menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan bulan Maulid ataupun bulan Maulud hanya sebagai satu adat. Benarlah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut di dalam Al-Quranul Karim supaya kita menyambut hari lahir dan bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda memberi wasiat supaya menyambut hari lahirnya. Zaman para sahabat dan tabi'in yang terawal tidak menyambut bulan dan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berselawat kepada Rasulullah SAW menjadi rukun sembahyang pada tiap-tiap sembahyang. Menandakan sepanjang masa sayang dan memperingati Rasulullah SAW. Sekiranya sambutan yang dibuat untuk mengingatkan diri kita betapa perjuangan Rasulullah SAW dan betapa perjuangannya menambahkan keimanan kita dan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Itu adalah satu amalan yang baik.
sekiranya sekadar berlakon menyambut hari lahir dan bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menyeleweng daripada ajarannya adalah kerja yang menipu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya supaya kita menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah ikutan yang terbaik kepada kamu bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhirat dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu setelah aku meninggal dunia dua perkara, kamu tidak akan sesat sekali-kali selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah pengajaranku. Dan Rasulullah SAW menceritakan betapa kasihnya kepada umatnya sehingga berjanji bertemu dengannya di kolam pada hari kiamat. Mengenali umat-umatnya yang bersembahyang dengan tanda-tanda wudu, tanda mengambil air sembahyang. Walaupun demikian, di sana ada orang-orang yang dihalau, walaupun ada tanda pada dirinya, berwudu, beramal dengan sembahyang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Jangan halau mereka. Lalu diberitahu kepadanya, innaka la tadri madza amilu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka buat selepas engkau meninggal dunia, wahai Muhammad. Menunjukkan bahawa ada orang yang menyeleweng daripada Islam. Di sinilah kita perlu mengambil iktibar perjalanan sejarah umat Islam. Bermula dengan sebaik saja wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah masuk Islam kerana iman yang lemah. Walaupun melihat sendiri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah mereka yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sehingga mereka yang masih kuat berpegang dengan Islam dikepung oleh musuh-musuh Islam. Di kalangan orang-orang Islam yang sudah berpaling sadar, keluar daripada Islam beramai-ramai, dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Di saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan ketokohannya memimpin, bangun menyampaikan ucapan, ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wahai manusia, wahai orang-orang yang hadir, ketahui dan fahamlah, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul di zaman dahulu yang sudah mati. Ada sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh di medan perang, maka tumit-tumit kamu berpusing melarikan diri daripada Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, dia tidak memberi mudarat sedikit pun terhadap Allah, yakni mudarat itu menimpa dirinya sendiri. Allah memberi ganjaran pahala yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersyukur. Maka bangkitlah para sahabat radhiyallahu anhum, berkumpul membentuk pasukan, dihantar kepada kabilah-kabilah yang murtad, memerangi mereka yang menyeleweng mengangkat senjata menentang Islam. Di sana terdapat peristiwa yang menarik. Apabila satu pasukan tentera Islam mahu menyerang sebuah kampung yang murtad, serangan nak dilakukan di waktu subuh, tiba-tiba mereka mendengar suara azan, masih melaungkan bang, mendirikan sembahyang subuh, menandakan mereka masih orang Islam, masih bersembahyang. Cuma mereka mengatakan zakat sudah tidak wajib. Demi mendengar suara azan, terkulai semangat mereka, pulang ke Madinah, melaporkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menyatakan, tidakkah mereka telah menafikan hak yang diwajibkan oleh Allah? Sesiapa yang menafikan hak yang diwajibkan oleh Allah, bermakna membatalkan Islamnya. Demi Allah, sekiranya mereka menafikan hak yang diwajibkan oleh Islam,
sebanyak harga tali unta, nescaya aku memeranginya. Lalu mereka menyerang mereka yang telah menafikan hukum zakat. Satu rukun daripada rukun Islam keluar daripada Islam. Akhirnya golongan murtad dapat dikalahkan. Sebagian besar daripada mereka bertaubat, sedar dan insaf. Dan sebagian lagi dikalah dan ditewaskan. Berikutnya Islam mencapai kemenangan. Menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Islam menjadi kuasa besar dunia. Umat Islam menghadapi cabaran lagi. Apabila berlakunya kerakusan menterjemahkan ilmu-ilmu daripada bangsa asing untuk mengilmukan orang Islam dalam segala bidang, tidak menjadi kesalahan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hikmatu ad-dallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha." Kebijaksanaan adalah barang tercecer. Kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja orang beriman itu berjumpa, hendaklah memungutnya menjadi haknya. Tetapi terlanjur menterjemahkan buku-buku falsafah Greek, Yunani, Parsi dan Rom, China dan India, melahirkan pahaman-pahaman yang menyesatkan umat Islam. Lebih mencabar apabila ketua negara yang memerintah menganut ajaran Mu'tazilah yang sesat, memaksa rakyat supaya menerima ajaran Mu'tazilah. Allah Subhanahu wa taala melahirkan ulama-ulama menentang khalifah yang sudah menyeleweng. Walaupun beberapa orang ulama telah dihukum bunuh pancung sehingga mati. Ada yang dipenjarakan. Itulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku kumpulan yang bangun menyatakan Islam yang sebenar. Mereka tidak boleh diperlakukan oleh orang-orang yang menentang mereka sehingga datangnya urusan Allah. Islam tetap dipelihara oleh Allah. Berakhir dengan tewasnya pahaman Mu'tazilah. Tegaknya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Umat Islam menghadapi ujian lagi. Ketika khalifahnya leka dengan kehidupan yang mewah, memuaskan hawa nafsu, meminum arak dan sebagainya. Negara umat Islam dilanda oleh serangan kaum Tatar yang menakluk Baghdad, pusat kerajaan Islam. Membakar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dengan jumlah yang besar. Kitab-kitab dijadikan jambatan untuk menyeberangi sungai Furat dan Dijlah, sehingga menghitamkan air sungai Furat dan Dijlah. Seolah-olah ilmu Islam sudah hilang. Kaum Tatar memaksa umat Islam supaya menerima perlembagaan Yasiq untuk memesongkan pemikiran umat Islam. Diambil sedikit daripada Islam, diambil daripada Yahudi, diambil daripada Kristian, diambil dari pandangan akal pikiran mereka sendiri. Ulama Islam bangkit, mempertahankan Islam dengan gagah berani,
tidak gentar menghadapi keganasan kaum Tatar yang terkenal dengan ganas. Sehingga Baghdad laksana kolam darah penuh dengan bau mayat pembunuhan kaum Tatar terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memelihara Islam dengan pemimpin dan ulama yang berjaya mengalahkan kaum Tatar dalam peperangan Ain Jalut. Tatar bukan saja dikalahkan, bahkan pemimpin-pemimpin mereka masuk Islam. Tidak berlaku dalam sejarah manusia. Kaum yang dijajah terpengaruh. Kaum yang menjajah terpengaruh dengan kaum yang dijajah. Kebiasaannya rakyat akan terpengaruh dengan penjajah. Dengan adat mereka. Dengan pakaian mereka. Dengan seluruh budaya mereka. Tetapi ketika umat Islam berpegang dengan ajaran Islam, umat Islam telah berjaya mengislamkan kaum Tatar. Islam berkembang lagi. Dan kita menghadapi di zaman mutaakhir, zaman kelemahan umat Islam. Umat Islam diratah oleh musuh-musuh Islam. Negeri-negeri umat Islam dijajah oleh kuasa-kuasa timur dan barat. Negeri-negeri umat Islam dipecah. Bangsa-bangsa umat Islam dipecah dan diperintah. Dibahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Tidak cukup dengan mereka menjajah tanah air umat Islam. Mereka memperhambakan orang Islam. Dalam masa yang sama mereka menjajah pemikiran umat Islam. Menghapuskan huruf Arab. Menghapuskan tulisan Jawi. Menghapuskan kepahaman Islam dalam cara hidup. Lahir di kalangan orang Islam yang menganut Islam, bersembahyang, tapi berjuang komunis, berjuang kapitalis, berjuang sosialis, berjuang dengan ideologi yang bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kejahilan mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan agama Islam. Hari ini kita melihat Islam bangkit semula. Komunis dan kapitalis tumbang dan rebah. Agama-agama yang lain daripada Islam menunjukkan kemundurannya. Sedarlah wahai umat Islam, kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang membawa ajaran Islam yang tidak boleh dipadamkan cahayanya. Apa yang menjadi masalah? Masih ramai kalangan orang-orang Islam yang tidur di dalam cahaya yang sedang benderang. Menyebabkan mereka tidak nampak jalan yang ditunjuk oleh Islam. Tanggungjawab kita menggerakkan mereka yang tidur. Menjadikan cahaya Islam menyuluh perjalanan mereka menuju ke negeri akhirat. Inilah makna sekiranya kita mahu menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad SAW, sekiranya kamu mengasihi Allah, ikutlah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib Allah mengasihi kamu.
Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Katakanlah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Qul ati'u Allah wa Rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika sekiranya kamu berpaling, Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kafir, yang engkar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.